Yang saya hormati Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional. Yang saya hormati Tok Guru kita, Datuk Sri Hadi Awang, dan juga yang saya hormati Datuk Sri Panglima Jeffrey, Presiden STAR, dan yang saya hormati juga Datuk Sri Panglima Yong Teck Lee, Presiden SAPP, tidak melupai semua pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, daripada PAS, daripada Parti Gerakan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang ke pentas PRM Melaka ini. Bagilah satu tepukan jam gemuruh bagi kita diri sendiri. Sagudara, Sagudari, Wanakkam, Wanakkam。在座的各位朋友们，大家晚上好。马六甲的朋友们，你们好不好啊？好啊，这边还有马六甲的朋友。我知道马六甲的朋友呢，都可能很不高兴，也很愤怒，也是很失望，因为必须要面对一个不希望拥有的一个马六甲州选。所以呢，今天呢，我们必须要知道真相。我知道大家的不高兴，所谓的失望，然后还是呢，在20号那天，还是要做出一个决定。所以呢，今天呢，我在这里呢，会跟大家分享一下整个来龙去脉的真相。希望你们能把你们神圣中的一票投给国门 Perikatan Nasional. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, memang tidak lama lagi, ada berapa lagi, bahawa hari mengundi pilihan 20 hari bulan November. Dan saya memang mengatakan bahawa rakyat Melaka, pengundi Melaka, anak Melaka, memang sedang nak mempertimbangkan calon yang mana mereka nak sokong, parti yang mana mereka nak pilih, atau pemimpin atau wakil rakyat mereka nak undi. Saudara-saudari, tuan-tuan, kesempatan hari mengundi itu, kita mesti tahu apakah cerita yang sebenarnya yang berlaku di Melaka itu. Oleh itu, saya menggunakan cara yang kita kata inovatif, gunakan cara soalan dan jawapan untuk memberikan satu gambaran yang sebenarnya apa telah berlaku di Melaka itu. Saudara-saudari yang saya hormati, mengapa adakan pilihan raya negeri Melaka? Why we have to face there's a PRM Melaka? Memang kita semua sudah tahu ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri yang diketuai oleh siapa? Yang diketuai oleh Idris Menteri daripada Sungai Udang. Dia diri sendiri membawa ketiga-tiga mereka tarik sokongan kepada siapa? Tarik sokongan kepada kerajaan dia diri sendiri. Oleh itulah telah mengakibatkan kerajaan Melaka telah tumbang dan bahawa Dewan Undangan Negeri Melaka telah dibubarkan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah norm yang baru. Norm yang baru, saya ingat ada COVID-19, kita mesti pakai mask. Tetapi di arena politik, bahawa siapa? Parti diri sendiri yang jatuhkan pemimpin diri sendiri. Ini adalah norm yang baru. Oleh itu kita nampak adun daripada UMNO itu jatuh pemimpin mereka
ketua menteri mereka dan mengadakan PRM Melaka itu. Oleh itu, katakanlah COVID-19 itu memang kita katakan buta warna. Politik dia pun tak kisah. Saudara-saudari, soalan yang seterusnya kita nak tanya, bahawa mengapa Idris Harun atau Adun Sungai Udang ini nak tarik sokongan kepada kerajaan dia diri sendiri? Memang ada dua jawapan lah. Satu jawapan yang dia bagi itu kerana demi rakyat, saudara-saudari. Betulkah demi rakyat yang tinggi kadar jangkitan COVID-19 ini? Betulkah rakyat tak nak dewa diri sendiri? Tak betul kan? Oleh itu alasan sebab demi rakyat nak jatuhkan kerajaan diri sendiri. Ini memang tak betul. Dan mengapa? Mengapa nak jatuhkan kerajaan diri sendiri? Dengan jelas demi agenda diri sendiri. Memang dengan jelas dia diri sendiri nak jadi ketua menteri kerajaan Melaka. Memang kata orang kata, doktor, ini jangan main-main tau. Benarkah dia kata diri sendiri dia nak jadi ketua menteri? Oh, bukan saya kata. Memang kita terdengar apa? Audio yang viral yang apa? Di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan dia diri sendiri. Dia kata, tarik sokongan kerajaan diri sendiri. Macam mana dia boleh menjadi ketua menteri? Oleh itu, cerita yang sebenarnya, sokongan yang diberi kepada beliau adalah daripada Pakatan Harapan, saudara-saudari. Pakatan Harapan itu memanglah satu gabungan politik yang tidak ada prinsipal. Yang itu terutamanya daripada DAP, tidak melain daripada PKR dan juga termasuk amanah dia diri sendiri yang tak ada prinsipal. Betulkah saudara-saudara jatuh daripada langit? Saya ingat lagi, semasa ada kabar angin, kata ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri nak tarik sokongan kepada kerajaan diri sendiri. Siapa keluarkan statement dulu, kata tak akan sokong keempat ahli Dewan Undangan Negeri itu, iaitu Lim Guan Eng, iaitu DAP, yang orang yang tak ada prinsipal itu, dia kata tak akan sokong. Tetapi hari ini yang bersama-sama dengan Idris Harun itu, ini dengan jelaslah kita tahu ini orang yang tak prinsipal. Betul? Betulkah saudara-saudari, DAP adalah satu parti yang tak ada prinsipal? Memang ini bukan satu contoh lagi saya bagi, bahawa Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, saya ingat lagi, menjadi 7 tawaran telah diberikan kepada Pakatan Harapan, tetapi mereka tolak. Tolak apa? Tawaran yang diberikan oleh abah kita. Yang ini ingat lagi, ini Ogos 13 hari bulan Ogos 2021. Pada masa yang sama, selepas 1 bulan, sebulat-bulat dia 1 bulan, bahawa MOU telah ditandatangani oleh pembangkang dengan kerajaan persekutuan. 1 bulan dulu dia kata tak nak tawaran itu. Selepas 1 bulan, sign the MOU. Tetapi saudara-saudari yang saya hormati, belum sampai 1 bulan bahawa 4 jatuhlah kerajaan Melaka itu. Mengapa mereka nak sign MOU ini?
Kerana MOU itu ditandatangan oleh pembangkang dengan kerajaan persekutuan adalah untuk kestabilan politik di negara kita. Sudah sign. 1 bulan belum cukup. Bubar parlimen, bukan parlimen, Dewan. Saudari, fikir beberapa soalan yang kita nak dekat sini, minta semua anak-anak Melaka, pengundi-pengundi Melaka, semua orang rakyat di Melaka, fikir baik-baik. Yang soalan yang pertama, tarik sokongan kepada kerajaan diri, adakah demi rakyat saudara-saudari? Adakah? Tak ada kan? Memang tak ada. Bahawa kenapa Pakatan Harapan nak sokong perbuatan 4 adun itu, tarik sokongan kepada kerana nak rebut kuasa, kerana mereka nak jadikan ketua menteri. So saudara-saudari, untuk rakyat Melaka, kita minta semua rakyat Melaka menolak Pakatan Harapan sebagai satu referendum untuk kita menunjukkan ketidakpuas hati atas perbuatan tarik sokongan mengakibatkan PRM Melaka ini. Rakyat Melaka, anak-anak Melaka, pengundi Melaka, sokonglah Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, marilah kita memastikan kemenangan Perikatan Nasional, boleh tak? Marilah kita bersama-sama sokong 28 calon kita, calon Perikatan Nasional, boleh tak? Marilah kita bersama-sama. Sekianlah sahaja. Terima kasih. Nandri Wanakam. Sisi Datia. Perikatan. Demikian ucapan daripada yang berbahagia Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Gerakan. Baiklah, Pengerusi Islam se-Malaysia PAS untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Takbir! Takbir! Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat malam. Yang berhormat Presiden Perikatan Nasional, yang dihormati Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional, yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan, yang berhormat Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee, Timbalan Pelan Pengerusi, semua pemimpin Perikatan Nasional, calon-calon yang bertanding, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Hanya tinggal beberapa hari lagi rakyat Melaka yang berhak mengundi demokrasi, memberi hak rakyat memilih pemimpin yang jadi wakil untuk memerintah negeri Melaka. Satu tanggungjawab dan kewajipan yang besar, bukan untuk bersukaria dalam masa seminggu, kesannya bertahun-tahun. Kalau salah pilih, kita terima akibatnya.
Kalau pilih betul, kita terima nasib yang baik. Cukup pilihan raya yang lalu memiliki pengalaman yang sangat baik kepada seluruh rakyat, termasuk rakyat negeri Melaka yang ada peluang untuk berpilihan raya. Kerajaan Barisan Nasional yang sudah lama abad, 60 tahun. Sudah tentu ada kelemahan-kelemahannya. Akibat kelemahan ini, rakyat menolak Barisan Nasional memilih Pakatan Harapan. Bergantung kepada janji-janji manifesto. Banyak yang nak dibuat. Nak turun harga minyak dalam masa 24 jam. Nak hapuskan tol. Macam-macam janji-janji. Macam nak kahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Di atas janji yang bukan-bukan ini, maka rakyat, termasuk rakyat Melaka, memilih Pakatan Harapan. Menolak Barisan Nasional. Tiba-tiba janji tak ditunaikan. Rakyat tu mengalami masalah. Nak salahkan siapa? Salahkan. Orang Melaka suka pantun. Saya nak dia satu pantun. Buah salak, buah kedondong. Kumpul semua dalam baldi. Bukan salah ibu mengandung. Salah pangkah huni. Undi Pakatan Harapan. Kita terima hakikat Barisan Nasional ada lemak. Keluar kenyataan-kenyataan yang mengancam perpaduan rakyat. Rakyat yang sudah hidup rukun dan dalam satu keluarga Malaysia. Orang Melayu yang beragama Islam merupakan penduduk majoriti. Menerima masyarakat majmuk, masyarakat berbagai kaum dan agama. Kerana berpegang dengan firman Tuhan dalam Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah mencipta, menjadikan kamu asalnya daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa. Lahir berbagai bangsa dan suku kaum. Masyarakat majmuk. Yang pada taat pada Tuhan, pada Allah. Islam mengajar kita tak boleh hidup sendirian. Tak boleh hidup seorang, mesti hidup bermasyarakat. Kita mahu sehelai baju sebagai contoh. Semua agama pakai baju, semua kaum pakai baju. Baju daripada kain, kain daripada benang, benang daripada kapas. Kapas ditanam. Tanam kapas mesti ada cangkul daripada besi. Mesti ada lombong besi. Seorang manusia kerana mahu sehelai baju, dia buat kerja seorang. Dia yang cari besi nak buat cangkul. Dia yang tanam kapas, tunggu kapas dah besar. Nak buat benang, pintal, buat kain. Jawab dia telanjang tanpa mesti.
tak jumpa kain. Maka berlaku pembahagian kerja, pembahagian kebolehan, pembahagian hasil bumi di seluruh dunia. Ini hikmat berbagai kaum dan semua yang berbeza. Di sana ada persamaan kemanusiaan. Hidup di sana mesti bersama. Ini yang diajar. Bila kita mencapai kemerdekaan, kita telah belajar menggobal perlembagaan persekutuan. Islam agama persekutuan. Agama-agama lain dibenarkan. Bahasa-bahasa ibunda tak dilarang. Negara lain banyak larang bahasa ibunda, bahasa kaum. Malaysia tak larang bahasa kaum. Masyarakat majmuk yang sudah kita adakan ini. Bila PF menang, PF nak rongkai perlembagaan ini. Banyak kenyataan kaum. Kami mengambil langkah untuk membuat perubahan secara demokrasi. Mengumpulkan wakil-wakil rakyat. Belum lepas dengan UMNO. Tak cukup lepas dengan UMNO, mesti bersatu. Muafakat nasional. Tak cukup dengan muafakat nasional, mesti Perikatan Nasional. Parti-parti lain. Mesti yang tidak ekstrim. Yang nak rungkai perlembagaan, kita tolak, kita tak terima. Sekarang nyata dan terang, PF nak rungkai perlembagaan. Walaupun tak buat lagi, tapi kenyataan-kenyataan banyak pada masa dia meminta. Kami berjaya mengumpulkan ahli parlimen dan kami cadangkan Tuan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ini adat. Tuan jadi Perdana Menteri. Setelah dia Perdana Menteri elok-elok, kacau kerusi. Kacau. Demi nak selamat kita buat perubahan. Tuan Sri sanggup letak jawatan daripada Perdana Menteri. Bukan mudah untuk datang Perdana Menteri. Terima Perdana Menteri baru. Terima dengan tenang. Lepas berlaku persekutuan, berlaku pula dia Melaka jatuhkan kerajaan sendiri. Permohonan. Rakyat Melaka dia hak sendiri. Akibat dalam masa sekejap saja PH memerintah. Setelah kita tukar Barisan Nasional yang ada kelemahan-kelemahannya. Kita perlu membuat perubahan. Kerana negara kita sudah berkali buat perubahan. Dulu masa baru merdeka, Parti Perikatan. Berlaku 13 Mei. 13 Mei berlaku rungkai Perikatan buat Barisan Nasional. Buat Barisan Nasional. Buat Barisan Nasional, pakai simbol dasing. Kapal layar, simbol dasing pada masa itu. Bila dasing dah lama, ada kelemahan-kelemahan dia. Kita perlu buat perubahan. Kita buat Perikatan Nasional. Satu perikatan baru, mengumpulkan parti-parti yang tidak ekstrim, yang boleh bersatu, yang boleh bekerjasama di atas simbol Perikatan Nasional. Kita bertanding atas satu simbol untuk menolak parti yang ekstrim, untuk membuat satu perubahan, pendekatan, pakatan baru, perkataan baru. Satu pembaharuan mesti dilakukan. Kalau rakyat Melaka nak buat pembaharuan, pilih Perikatan Nasional. Di atas robohan kota Melaka, nak pantun lagi. Di atas robohan kota Melaka, papan cengal kita tegakkan. Penipuan PS terhadap Melaka, Perikatan Nasional kita tegakkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Takbir, takbir. Demikian ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Ucapan yang amat bermakna buat kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, gandingan abah dan ayah cik boleh menggegarkan dunia politik, menentang korupsi, menentang rasuah, menentang mereka yang tidak berintegriti. Inilah ajaran Islam sebenarnya. Betul tidak? Baiklah, inilah masa yang dinantikan. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dijemput Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Kebangsaan dan Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang berbahagia Datuk Dominic Lau, Pengurusi Parti Gerakan Malaysia, yang berhormat Datuk Jeffrey Ketingan, Presiden Parti STAR, dan yang berhormat Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee, Presiden SAPP, rakan-rakan pimpinan parti-parti komponen Perikatan Nasional, saudara-saudari, dan khususnya para pengundi dan rakyat negeri Melaka yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam yang amat berbahagia ini kita dapat berhimpun dalam satu program agak istimewa, pentas Perikatan Nasional sempena dengan pilihan raya negeri yang sedang pun berlaku sekarang ini. Pastinya pilihan raya negeri Melaka ini adalah suatu pilihan raya yang bagi saya amat penting sekali. Bukan setakat untuk menunjukkan bahawa negara kita Malaysia, termasuklah Melaka, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen saja. Tetapi dia juga adalah suatu situasi yang agak luar biasa yang menuntut supaya bukan saja pengundi di negeri Melaka tetapi di seluruh Malaysia melihat situasi yang berlaku di Melaka itu adalah satu perkara yang tidak diduga.
timbul dari segi keadaan yang berlaku disebabkan oleh krisis politik yang telah melanda Melaka dan tindakan oleh beberapa ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka membawa usul tidak percaya dan tidak menyokong kepada kepimpinan yang ada di negeri Melaka yang menyebabkan kerajaan Melaka runtuh dan jatuh. Yang ini adalah suatu perkara yang saya sebutkan agak luar biasa. Tadi telah pun disebutkan oleh saudara Dominic. Datuk Dominic yang menjelaskan dengan agak lebih terperinci kenapa dan mengapa hal yang tidak diduga itu berlaku. Yang tidak semena-mena menyebabkan rakyat Melaka yang kita sedari sebagaimana di negeri-negeri yang lain berhadapan dengan masalah pandemik COVID-19 yang masih belum reda lagi. Saya sedar bahawa orang Melaka tidak mahu pilihan raya. Bukan setakat itu, mereka marah. Kenapakah keadaan sebegini berlaku di negeri Melaka? Sekiranya pemimpin-pemimpin politik di negeri Melaka sedar bahawa Melaka masih berhadapan dengan masalah wabak yang belum dapat kita atasi sepenuhnya. Walaupun proses vaksinasi sudah mula dilaksanakan secara meluas. Saya sedar perkara itu dan saya nak menyatakan di sini awal-awal lagi bahawa Perikatan Nasional tidak juga mahu melihat pilihan raya ini diadakan. Kerana sebagai contoh yang telah pun kita tunjukkan di peringkat nasional, waktu mana saya berhadapan dengan suatu krisis dan terdapat 15 ahli Parlimen UMNO tidak mahu memberikan sokongan kepada saya sebagai Perdana Menteri, saya memikirkan kalaulah keadaan sebegitu dan adalah diperuntukkan di dalam perlembagaan negara apabila seseorang Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Parlimen, maka seharusnya saya meletak jawatan. Tetapi juga ada diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia bahawa saya boleh juga meminta supaya yang di-Pertuan Agong membubarkan Parlimen dan dengan itu akan diadakan pilihan raya untuk memilih kerajaan yang baru. Tetapi saya sedar, kalau saya buat begitu, saya adalah manusia yang tidak bertanggungjawab. Kerana negara di waktu saya masih berada di tampuk pentadbiran kerajaan berada dalam situasi yang masih sukar. Bukan saja masalah COVID belum dapat kita atasi sepenuhnya dan vaksin pun mungkin baru bermula. Tetapi juga kesan pandemik ini agak besar kepada negara kita. Dari segi soal ekonomi negara kita. Sehari kita mengenakan PKP, kita rugi sebanyak 2.6 bilion ringgit. 2,600 juta ringgit sehari kerugian negara. Ramai yang tidak bekerja, dibuang ataupun diberhentikan. Sebahagian besar rakyat kita tak boleh berniaga, baik berniaga dalam syarikat ataupun berniaga sendiri. Warung Mak Cikiah pun tak boleh buka, warung mi kolok di Sarawak pun tak dibenarkan berniaga. Jadi disebabkan begitu, saya berpendapat bahawa sebaik mungkin saya meletakkan jawatan. Dan dengan sebab itu, proses yang ada dalam perlembagaan ialah mencari pengganti. Tetapi sejarah saya ini agak luar biasa. Ini bukan pertama kali. Kalau saudara masih ingat 2015, waktu saya menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan waktu itu tercetus
apa yang disebutkan skandal 1MDB. Hari ini terjelas terbukti apa dalam bahasa Inggeris disebutkan vindicated kerana masalah ini sekarang berada di mahkamah. Saya tak nak sentuh soal itu. Jadi orang kata contempt of court. Tetapi saya nak nyatakan hal begitu berlaku waktu mana saya menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan kerana saya tahu bahawa perkara ini adalah satu perkara yang besar. Dan kalau kita tak bangkitkan dan menimbulkan kesedaran rakyat, ini adalah suatu malapetaka pada negara kita yang melibatkan kerugian pada negara bernilai berpuluh bilion ringgit. Sekarang ini terdedah dalam buku mutakhir yang dikeluarkan oleh Adinda kepada Datuk Najib Razak pun saya baru mula baca semalam. Saya lihat sebentar lalu pun ada juga disebutkan masalah 1MDB. Tetapi saya faham, seronok lagu tu, bahawa situasi yang agak sebegitu buruk tak boleh dibiarkan, dan saya memberitahu pada Perdana Menteri waktu itu bahawa ini tak boleh dibiarkan. Tetapi bagaimana yang saudara tahu, saya dipecat daripada timbalan Perdana Menteri. Tak apalah. Semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia naikkan seseorang dan dia turunkan, dan saya terima hakikatnya. Tapi latar belakangnya ialah kerana kita melihat kemungkaran berlaku. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya tak nak terus, ustaz tokoh agama ada kat sini. Tak boleh berdiam diri. Ada kuasa waktu itu saya sebagai timbalan, dan saya fikir perlu saya menyatakan sesuatu hak. Saya lakukan sebegitu walaupun saya terpaksa disingkirkan. Oleh siapa? Oleh Presiden UMNO. Dia fikir dah habislah riwayat politik. Tapi kebetulan waktu itu keadaan negara sudah menjadi lebih teruk dengan isu kleptokrasi. Disebabkan oleh pimpinan negara waktu itu terlibat dan menggunakan wang dan sebagainya yang telah pun kita ketahui situasi dan keadaannya agak begitu luar biasa. Maka sebab itu saya mengambil langkah sebenarnya bukan Tun Mahathir membentuk Bersatu ini ataupun Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kerana untuk perjuangan sesuatu jihad dan sebagainya itu berkesan, dia tak boleh bersendirian. Mesti ada dengan satu kumpulan ataupun satu platform politik yang agak kukuh. Waktu itu Tun Mahathir bersama dengan saya. Saya beritahu pada Tun Mahathir, waktu itu kita bersama-sama dalam deklarasi rakyat, kalau saudara masih ingat, minta supaya orang sign tanda tangan 1 juta dan bawa diangkut ke Istana Negara untuk memaklum kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa sebahagian besar rakyat Malaysia tidak lagi boleh nak tahan melihat situasi negara yang agak dipimpin oleh kleptokrat yang tak bertanggungjawab. Maka terbentuklah Bersatu. Tetapi saya waktu itu berpendapat kalau nak bentuk Bersatu sebagai satu badan politik saja tanpa ada gabungan, maka perjuangan kita untuk menumbangkan kleptokrasi tak mungkin berhasil. Tidak berkesan. Boleh tetapi tak sampai ke mana. Sebab itu pada waktu itu tidak ada pilihan. Bergabunglah dengan Pakatan Harapan. Saya nak ceritakan sejarah itu kerana tadi disebutkan oleh saudara Datuk Dominic, itu cerita dia. Tapi saya berada di dalam itu. Dalam kancah politik bersama dengan Pakatan Harapan. Bersama dengan DAP. Bersama dengan Anwar Ibrahim. Bersama dengan Lim Guan Eng. Bersama dengan Tok Mak Sabu dan rakan-rakannya lain. Tetapi saya nak jelaskan sini bukan kerana apa, ialah kerana waktu saya berada di situ, saya dapati agak sukar. Kerana jiwa saya ini tak boleh, orang kata, rasa tenang waktu berada di situ kerana desakan dan tuntutan dan cara pentadbiran bersama rakan-rakan yang disebutkan itu dalam Pakatan Harapan saya kira tidak selari dengan perjuangan saya, perjuangan orang Melayu
perjuangan Islam, apalagi perjuangan rakyat Malaysia. Saya beritahu dan Tun Mahathir, kalau kita duduk lama di sini Tun, pilihan gaya yang akan datang ni 2015, kita akan hilang dari peta sejarah politik tanah air. Bersatulah saya ceritakan. Pilihan gaya demi pilihan kecil, kita kalah. Saya lah. Bersatu kalah. Dan antara sebab kekalahan itu, orang Melayu melihat bahawa bersatu bergabung dengan kumpulan sebegini, maka tentu pada pandangan masyarakat Melayu, dan bukan Melayu, ini tidaklah selari dengan perjuangan kita. Sebab itu macam mana kita Tun Mahathir tak sebenarnya meletakkan jawatan. Ialah Allah tentukan, kamu turun, dia turunlah. Meletakkan jawatan, timbul krisis kepimpinan. Tetapi di waktu itu kita buat keputusan, kita sokong Tun Mahathir balik semula supaya dia menang balik semula. Tapi sebenarnya dia tak dapat kemenangan. Saya ingat Tok Guru dengan Zahid Hamidi, kalau Tok Guru masih ingat, datang ke rumah Tun supaya minta Tun Mahathir menerima UMNO dan PAS untuk menyokong supaya beliau akan kembali semula menjadi Perdana Menteri. Dia tak mahu. Padahal sehari sebelum tu kita dah pergi jumpa rumah dia, bawa ni ST file yang banyak-banyak, semua parti-parti lebih 131 ahli parlimen nak menyokong beliau. Tetapi dia buat keputusan menolak. Dan bila dia menolak, maka dia tidak dapat bilangan yang cukup. Sekurang-kurangnya 212 untuk membentuk kerajaan. Lantas saya pergi jumpa beliau dan saya minta izin, kalau Tun sudah tidak dapat bilangan cukup untuk menjadi Perdana Menteri, boleh tak ana tawarkan diri? Dia kata boleh. Boleh menangkah? Saya kata insya-Allah. Nakkan PAS dengan UMNO sokong? Saya kata ya. Kalau PAS dan UMNO tak sokong, macam Tuan Guru kata tadi, saya tak akan menang. Menang nanti kata mendapat bilangan 114 sokongan ahli parlimen. Saya tidak boleh dilantik menjadi Perdana Menteri. Tapi saya nak sebutkan cerita ini tak panjang sangat sebenarnya. Ialah kerana antara kumpulan yang memberikan sokongan pada saya ialah UMNO. Saya terima dengan niat dan hati yang agak suci dan bersih. Ialah ini satu usaha gabungan untuk memperkukuhkan jamaah Islamiah. Kebetulannya begitu. Allah kata UMNO, PAS dan Bersatu mesti bentuk sebuah kerajaan yang saya namakan Perikatan Nasional. Nama itu saya bagi. Jadi semoleknya dia harus dapat diteruskan. Saya angkat sumpah pada 1 hari bulan Mac 2020. 18 hari bulan Mac saya buat keputusan untuk lockdown. Lockdown. Lepas beristiharah kerana masalah COVID sudah mula melanda cepat, saya nak cari jalan dan akal apa caralah kita nak menangani masalah wabak yang tak pernah berlaku dalam sejarah dunia yang sekarang ini berlaku di Malaysia. Tidak ada lain, lockdown. Duduk kat rumah, jangan ke mana-mana. Ya, sampai ada anak-anak muda buat lagu rap, tak boleh ke sana, tak boleh ke sini, duduk saja di rumah. Duduk dengan taat dan setia rakyat Malaysia patuh kepada ulil am. Maka kita dapat sedikit di peringkat awal mengawal keadaan sebegitu. Saya nak sebutkan ini, segala-gala ini dibuat berlaku waktu saya memimpin negara, dan antara yang menyokong usaha kita selain PAS ialah UMNO. Tetapi malangnya dalam tempoh yang berlaku itu ada tuntutan-tuntutan dibuat. Yang ini saya tak boleh nak orang kata terlibat. Yang ada hubung kait dengan mahkamah, saya dah terangkan dulu dan sebagainya. Dan oleh sebab saya memegang kepada prinsip bahawa mesti ada kebebasan. Dan urusan-urusan yang berkaitan dengan mahkamah kita tak boleh campur. Walaupun dia kawan kita, walaupun dia sahabat kita ataupun apapun disebutkan begitu, saya mengambil pendirian dan sikap bahawa saya tidak akan mencampuri soal sebegitu. Jadi timbullah kumpulan dan kalangan yang disebutkan tadi, kluster mahkamah. Jadi umum agak dah faham cerita kluster mahkamah. Tetapi disebabkan oleh kerana pendirian saya tidak bersedia untuk berkorban pada prinsip-prinsip yang penting.
yang mana menjadi asas pembentukan Perikatan Nasional, iaitu menegakkan keadilan, menentang kemungkaran, mempertahankan institusi dan perlembagaan negara, baik dari segi perlembagaan negara, baik dari segi kedudukan raja-raja, agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa dan sebagainya. Itu menjadi asas pendirian kita. Jadi oleh sebab perkara yang sebegitu penting, saya tidak bersedia untuk berkorban dan mengorbankan prinsip itu hanya kerana tujuan politik. Akhirnya saya jatuh sekali lagi. Siapa jatuhkan saya? UMNO lagi. Tetapi saya tidak rela nak melihat kerajaan yang saya pimpin itu agak sudah tumbang. PAS bahagian daripadanya, ada 3 ahli kabinet PAS dan beberapa timbalan menteri PAS bersama. Tuan Guru Hadi pun memberikan sokongan yang cukup kuat. Disebabkan oleh keadaan sebegitu, saya mengambil satu sikap yang mungkin luar biasa. UMNO yang menumbangkan saya mencadangkan supaya Ismail Sabri dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Tak tahulah dalam mana-mana kitab sejarah, di mana-mana saya tak pernah baca pun ada hal sebegitu berlaku. Tetapi untuk apa tujuannya? Ialah untuk menyelamatkan negara kita daripada terjerumus dan masuk pada satu kancah situasi politik yang bagi saya mungkin tidak disukai oleh sebahagian besar rakyat kita. Iaitu kita tak bersedia untuk negara kita ini jatuh kepada Anwar Ibrahim, Lim Kee Siang, Guan Eng dan sebagainya. Minta maaf. Sebab tu saya tinggalkan mereka dan saya bentuk Perikatan Nasional. Tetapi atas sebab untuk menjaga maslahah ammah, tu Tok Guru sendiri lebih faham dari saya, maka saya rela supaya Datuk Seri Ismail Sabri dicalonkan dan lepas mendapat sokongan daripada semua parti-parti termasuk UMNO yang 15 tadi, maka beliau dipilih untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi jatuh saya naik UMNO. Tak tahulah silap saya ke tidak. Tapi dengan tidak semena-mena berlaku di Melaka. Kenapa lagi begitu? Kalau saya memikirkan soal parti saya saja, saya nak sebutkan sini, di negeri Johor, Bersatu mempunyai 14 kerusi. UMNO campur MIC 15 kerusi. 14 campur 15, 29 kerusi. Pakatan Harapan di sebelah sana, Pembangkang, ada 27 kerusi. Jadi majoriti hanya 2 kerusi. Kalau kita ni berniat jahat, dalam arti kata bahawa untuk kepentingan politik kita, apa yang sudah pun berlaku di negeri Perak. Datuk Peja tadi, Menteri Besar, dijatuhkan walaupun sudah ada persefahaman antara UMNO di bawah Zahid Hamidi untuk menentukan di Perak ini biarlah Datuk Peja, Datuk Azumu, anak Faizal Azumu tu kekal menjadi Menteri Besar. Tapi akhirnya ditumbangkan, UMNO ambil alih. Melaka, yang janjinya awal pun nak diserah pada Bersatu, saya tak apalah, UMNO mengepalai, jatuh. Saya boleh bertindak sama untuk negeri Johor. Hanya dengan memerlukan 2 orang ahdun daripada Johor keluar, maka tumbang kerajaan negeri Johor yang ada sekarang ini. Tapi saya fikir balik, dahlah Melaka jadi macam itu, saya macam ini. Takkan kita nak bertindak bodoh ataupun berniat jahat nak membuat masalah yang sama di negeri Johor. Bukan pada negeri saya, tapi untuk memelihara maslahat dan kepentingan rakyat, maka kita akan lakukan sebagaimana UMNO lakukan di tempat-tempat dan negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Saya nak sebutkan ini bukan kerana mengangkat diri saya, tapi saya yang mengalami ini. Dan saya wajar menceritakan soal begini menunjukkan bahawa sudah sampai satu tahap bahawa lanskap politik negara ini mesti berubah. Bahawa sejarah Barisan Nasional sudah berakhir. Sudah lama mereka melalui proses lebih 6 dekad namanya. Sekarang ini rakyat sudah berubah. Pendirian mereka pun sudah banyak terbuka disebabkan oleh ilmu dan juga kemahiran mereka. Penguasaan teknologi maklumat yang memberikan mereka banyak pengetahuan-pengetahuan baru. Mereka mahukan supaya
Malaysia terbentuk atas dasar yang lebih adil, yang lebih saksama. Mereka menentang korupsi, apa bentuk saja penyalahgunaan kuasa. Sebab itu menjadi teras kepada dasar perikatan nasional. Yang ini saya nak sampai kepada orang Melaka. Yang saya cakap depan ni seolah orang Melaka lah. Tapi yang didengar dalam FB Live ni orang Melaka. Kita nak beritahu pada banyak saudara mara saya juga yang ada di Melaka, kawan-kawan dan sahabat, apalagi rakyat Melaka, bahawa teras dan pendirian Perikatan Nasional seperti apa yang kita ajukan di Melaka ialah untuk mendukung prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Menentang segala penyalahgunaan kuasa. Menentang segala bentuk rasuah. Kita tidak akan biarkan ia bermaharajalela. Menentukan supaya layanan yang adil dan saksama pada semua pihak. Tidak ada suatu kelompok masyarakat yang akan tertinggal dan dibiarkan begitu saja. Ini jaminan Kerajaan Perikatan Nasional yang lalu dan kita nak menjamin hal yang sama untuk rakyat di negeri Melaka. Dan kita harap orang-orang Melaka akan menyokong keputusan yang kita buat ini. Dan untuk nak menunjukkan betapa kita committed dalam segi soal perjuangan menentang rasuah, kita dah sediakan satu aku janji yang nanti saya akan minta pada semua adun-adun dan calon kita, bukan adun, calon kita untuk menandatangani dalam sehari dua. To show our commitment to fight against corruption. Tak tepuk tangan, tak apa. Hal sebegini ialah untuk memberitahu pada rakyat di negeri Melaka bahawa sebuah kerajaan yang kita harap akan terbentuk pada ataupun selepas 20 hari bulan itu adalah Kerajaan Perikatan Nasional Negeri Melaka. Dan dasar yang akan diamalkan oleh Kerajaan Negeri Melaka itu insya-Allah yang dipimpin oleh Perikatan Nasional ialah berteraskan kepada prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi. Itu jaminan kita. Selain daripada manifesto ataupun ikrar yang akan kita bentangkan tidak berapa lama lagi yang akan menyenaraikan apakah perkara-perkara utama yang kita fikir penting dan perlu diberikan perhatian supaya Melaka menjadi sebuah negeri ataupun kota dan bandaraya bersejarah yang lebih maju dan lebih makmur. Ini jaminan yang kita nak berikan. Dan manifesto ataupun ikrar ini akan kita bentangkan dalam tempoh sehari dua ini. Untuk menjelaskan lebih terperinci apakah bidang dan apakah perkara yang akan kita laksanakan untuk tahun yang pertama sampai ke 5 tahun berakhirnya tempoh kita untuk mentadbirkan negeri Melaka. Dan kita harap dalam tempoh selama itu maka Melaka dan rakyat Melaka akan menikmati lebih banyak kemajuan pembangunan dalam semua bidang. Baik dalam soal ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan dan lain-lain. Termasuklah bidang-bidang industri kecil, sederhana dan sebagainya. Ini berdasarkan pengalaman yang kami ada dalam Perikatan Nasional. Tok Guru pernah jadi Menteri Besar, saya jadi Menteri Besar dan jawatan-jawatan lain yang saya kira banyak ada di kalangan kita, pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional hari ini yang tentunya boleh membantu adun-adun kita dan insya-Allah kerajaan yang kita akan bentuk cara pentadbiran yang dianggap telus, transparan, yang agak dikatakan baik, teratur, tersusun, ada tadbir urus yang agaknya dikehendaki oleh negeri Melaka. Ini akan kita laksanakan waktu dan sampai masanya kita mentadbirkan Melaka insya-Allah. Saya fikir soal yang berbangkit di Melaka banyak perkara. Saya tak nak sebutkan sini tapi kita sudah tahu apakah perkara-perkara yang diperlukan dan ini saya nak memberikan jaminan bahawa kita akan melaksanakan yang terbaik untuk rakyat negeri Melaka ini. Saudara sekalian, kita mempunyai 28 calon kita. Kalau disenaraikan nama-nama tadi dan gambar-gambar, sebahagian besarnya adalah terdiri pada anak-anak muda yang berkelayakan tinggi, yang ada pengalaman. Saya yakin dan percaya bahawa ini adalah satu perubahan yang dikehendaki oleh orang Melaka. Keupayaan tenaga muda
dengan gandingan tenaga orang-orang yang berpengalaman dan matang dalam banyak bidang. Ini adalah satu acuan dan gabungan yang agak terbaik supaya dengan adanya tim Perikatan Nasional di Melaka ini, maka tentulah orang Melaka lebih yakin tentang keupayaan dan kemampuan kita. Saya yakin mereka akan mampu untuk menjadi wakil yang baik, peramah, dapat memahami apa cita rasa rakyat Melaka, mengambil tindakan-tindakan segera untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberikan layanan yang adil. Tidak kira apa kaum dan keturunan dan latar belakang orang-orang Melaka, semuanya akan diberikan layanan yang adil supaya rakyat Melaka akan rasa bahawa usaha yang dibuat oleh Perikatan Nasional ini ialah untuk memberikan banyak kebaikan kepada rakyat negeri Melaka, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, saya berharap dalam beberapa hari ke hadapan ini memang dia akan menjadi lebih panas. Cuma malang sikit ialah kerana ada SOP yang menyebabkan ada kekangan-kekangan yang tidak membolehkan kita bertindak seperti biasa dalam kempen-kempen pilihan raya seperti ini. Saya tak payah nak sebut, tetapi ini diberitahu adalah kerana nak mengawal agar wabak COVID-19 tidak akan berlaku di negeri Melaka seperti masa-masa yang lepas. Tetapi apapun keadaannya, saya meminta supaya kerajaan memberikan pertimbangan dan kelonggaran dengan syarat SOP yang seperti mana yang ada diketatkan itu, tetapi memberikan ruang. Sebagai contoh, supaya adun calon-calon ahli Dewan Negeri kita yang bertanding ini diberikan lebih banyak kemudahan, kebebasan untuk boleh turun. Pasal kalau calon tak turun berjumpa dengan pengundi, saya kira agak itu tidak memberikan apa-apa orang kata gambaran yang baik, seolah-olah kita ini sombong, tidak bersedia untuk berjumpa. Maklumlah di kampung di bawah sana mereka harap kita datang berjumpa, tapi ada halangan dan sekatan. Kelonggaran-kelonggaran seperti itu sewajarnya tidaklah dikenakan untuk calon. Dan juga keduanya ialah tentang peluang untuk kita memperkenalkan parti kita menerusi televisyen. Malam saya pergi melihat dalam televisyen, nampaknya macam tak ada parti lain bertanding. Barisan Nasional saja. Dan Pakatan Harapan sikit sebanyak. Macam PN tak ada langsung. Saya nak sebutkan sini. Mungkin saudara tak puas hati kan? Keadaan sebegitu tidak menggambarkan cara orang kata yang agak saksama dari segi pembahagian jangka waktu masa untuk kita memperkenalkan parti kita dan calon kita. Dan saya minta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Penerangan, Stansi Anwar Musa dan juga pihak televisyen yang ada, apalagi media, berlaku adil supaya dalam situasi yang agak sukar waktu pandemik COVID masih ada, kita ada ruang dan peluang untuk kita perkenalkan parti kita dan juga calon-calon kita yang bertanding di kawasan kita di negeri Melaka ini. Jadi inilah perkara yang saya nak sebutkan sini, dan saya yakin dan percaya insya-Allah dengan usaha yang kita sedang lakukan dan juga sumbangan jentera-jentera parti-parti dalam Perikatan Nasional yang sudah pun berada di sana untuk membantu setakat yang boleh, apalagi semangat kerjasama yang tinggi dan kesediaan kita untuk memikul amanah yang agak berat. Saya jangka 20 hari bulan November akan datang, Melaka akan melakar sejarah baru melihat kerajaan Perikatan Nasional dibentuk. Dan kerajaan inilah saya percaya menjadi penyelamat. Kerajaan ini menjadi penyelamat kepada masalah yang sedang melanda di negeri Melaka dan menjadi penjamin agar Melaka akan menjadi negeri yang agak lebih maju di masa-masa ke hadapan. Jadi terima kasih saya ucapkan dan saya mohon dan rayu kepada seluruh pengundi yang ada di negeri Melaka, sokonglah Perikatan Nasional dan insya-Allah dengan sokongan saudara terbentuk kerajaan dan kita akan bantu dan bela saudara-saudara sekalian. Perikatan! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin dan seluruh pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional di atas penganjuran Majlis Pentas PRN Melaka.
Jadi ayuh seluruh jentera Perikatan Nasional, kita bantu calon-calon Perikatan Nasional di Melaka. Buat seluruh orang Melaka, ayuh 20 hari bulan undilah calon Perikatan Nasional demi sebuah kerajaan yang berintegriti. Demi Melaka yang sejahtera, makmur dan bersatu padu. Jadi sampai di sini saja kita bersama. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! 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 Sekian, terima kasih.